Apa kegunaan SARING, leher? Sebelum ini, admin pernah mempost banyak mengenai perhiasan-perhiasan lama kaum dusun. Antaranya adalah tiningul dan saring, yang keduanya merupakan perhiasan leher dusun yang diperbuat daripada tembaga. Salah satu perhiasan saring ini adalah dari jenis breast collar, dipakai baik oleh lelaki maupun perempuan di zaman dahulu, seperti yang dicatatkan oleh Marriott 1848 sti. John 1858 dan Hutton 1886. Di dalam catatan tertua tentang fungsi terawal budaya, saring, leher di kalangan kaum dusun, adalah dalam catatan Idrisi pada tahun 1154, yang menyebut mengenai kaum dusun Tawaran kuno. Menurut catatan beliau, fungsi perhiasan leher tersebut adalah sebagai lambang status. Mereka yang berpakaian saring dari emas adalah golongan berstatus tinggi dalam masyarakat dusun ketika itu. Misalnya dalam militari, ia adalah pemimpin perang atau anak Raja Feren, 1913 - 344. Di tahun 1800-an pula, ada catatan menarik dari BNBH bertarikh 1 September 1884 yang mengatakan fungsi saring leher yang berbeza, di mana BNBH mencatatkan demikian. Di leher mereka, terdapat spiral dari tembaga, yang meliputi 6 inci dari bahagian leher mereka. Pada zaman aktiviti memburu kepala masih berleluasa di zaman dahulu, spiral tembaga di leher ini bertujuan untuk melindungi leher para kaum wanita dari dipenggal musuh. Tetapi pada masa kini kaum dusun hanya melihatnya sebagai bahagian dari perhiasan tubuh mereka. Berdasarkan dari catatan ini, kita dapat mengetahui asal-usul daripada penggunaan spiral tembaga di leher yang dipakai baik kaum lelaki dusun maupun wanita dusun di zaman dahulu kala, iaitu untuk melindungi leher kaum wanita. Di sini kita dapat menteorikan fasa penggunaan perhiasan leher ini, iaitu 1. Tahun 900-1300 Masihi. Sama dengan era ini adalah dari era kerajaan Poni hingga ke era Misangot Rondong, iaitu di awal tahun 1300, iaitu di awal mula penghijrahan. Di mana, berdasarkan catatan Idrisi pada tahun 1154, ia hanya dipakai oleh kaum lelaki dusun, dengan tujuan sebagai lambang status dan kedudukan dalam masyarakat. 2. Tahun 1400 hingga 1800-an Masihi. Sama dengan abad ini adalah era dari Misangot Rondong hingga kepada zaman awal kolonial. Di era ini, kaum wanita juga mula memakainya, sebagai alat untuk melindungi kepala dari dipotong oleh para pengoyuk pemburu kepala. 3. Tahun 1800 hingga 1900-an Masihi. Sama dengan iaitu di zaman kolonial, di mana ketika kehadiran kuasa barat, kegiatan headhunting terhapus perlahan-lahan, sehingga perhiasan leher ini yang awalnya untuk melindungi leher dari dipotong oleh para pengayuh kini dipandang sebagai bahagian dari perhiasan tubuh sahaja, kerana aktiviti headhunting telah beransur-ansur berkurangan. Di dalam rekod tulisan Low dan Hutton, terdapat catatan penting mengenai perdagangan barter. Mereka mengatakan bahawa permintaan barter untuk gelungan tembaga telah berkurangan dan permintaan untuk kain pula meningkat di penghujung tahun 1800-an. Ini menunjukkan, aktiviti headhunting telah berkurangan di penghujung tahun 1800-an, yang menyebabkan permintaan barang dagangan seperti saring untuk melindungi leher dari para pemburu kepala menjadi berkurangan. Orang-orang dusun mula membarter hasil pertanian mereka untuk kain import, yang selalunya dibarter dengan orang Cina, Bajau, Iranon dan orang Barat. Dusunologi, 17 November 2021.